اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surah 16, baris yang ke-6 daripada atas. Muka surah 16, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabat yang ketiganya, martabat niat yang ketiga daripada 4 martabat. Sembahyang yang memada pada niatnya, niat sembahyang dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun. Erti ta'arud itu meniat akan fardu. Erti ta'arud itu, apakah makna ta'arud? Meniatkan fardu. Dan iaitu martabat yang ketiga, ataupun iaitu sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun. Segala fardu sembahyang yang segala fardu yang 5 waktu ini, demikianlah niatnya. Usalli fardhu zuhri atau al-asri atau al-maghribi atau al-isya'i atau as-subhi. Artinya sahaja aku sembahyang fardu zuhur atau fardu asar atau fardu maghrib atau fardu isya atau fardu subuh. Dan martabat yang ketiganya, martabat niat yang ketiga daripada 4 martabat niat, sembahyang yang memada padanya pada sembahyang yang memada pada niatnya, niat sembahyang dengan qasad 1, dan ta'arud itu yang kedua, dan ta'ayyun itu yang ketiga. Jadi martabat yang ketiga ni daripada 4 martabat pada membicarakan berkaitan dengan rukun yang pertama, iaitu rukun niat. Jadi martabat yang 3 ni, dalam niat tu wajib 3 juzuk. Wajib 3 juzuk, wajib 3 bahagian. Mana 3 juzuk? 3 bahagian di martabat yang 3 ni. Satunya qasad, satunya ta'arud, satunya ta'ayyun. Martabat yang pertama dahulu, dia bicara berkaitan dengan satu rukun daripada 13 rukun semayang. Lebih dahulu didatangkan rukun semayang ada 13. Sesat, maka tiap-tiap satu daripada rukun 13 ni didatangkan tajuk asing-asing. Pembicaraan berkaitan dengan niat. Nanti di bawah tu berkaitan dengan takbiratul ihram, ada 21 syarat. Kemudian membicarakan berkaitan dengan rukun qiyam,
Kemudian membicarakan berkaitan rukun membaca Fatihah ada 10 syarat. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyang ni satu-satu daripada 13 rukun tu dia akan bicara pada satu-satu tajuk. Jadi sekarang bicara berkaitan dengan rukun yang pertama daripada 13 rukun sembahyang, iaitu rukun niat. Jadi niat ni pula, dalam niat ni berapa juzuk yang wajib diniatkan, berapa bahagian. Jadi dia ada 4 martabat. Jadi martabat yang pertama dalam niat 1 juzuk saja, iaitu qasad, saja aku sembahyang sunat mutlak. Yang kita bicara melepasnya juzuk martabat yang kedua. Yang mana martabat yang kedua dia ada 2 juzuk. Martabat yang kedua dia ada 2 juzuk, iaitu qasad dan ta'ayyun. Qasad saja aku sembahyang, ta'ayyun tentukan, nyatakan sembahyang apa. Sekarang dia masuk martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga ni, dalam niat tu dia wajib ada 3 juzuk. Mana 3 juzuk? Qasad yang pertama, dan ta'arruq itu yang kedua, dan ta'ayyun itu yang ketiga. Kemudian didatangkan apa makna ta'arruq. Erti ta'arruq itu meniatkan akan fardu, datangkan niat fardu. Qasad saja aku sembahyang, ta'ayyun nyatakan sembahyang apa, contoh sembahyang zuhur. Ta'arruq niatkan fardu, saja aku sembahyang fardu zuhur. Itu 3 juzuk yang wajib diniatkan, atau martabat yang 3 yang bicara sekarang. Jadi minggu lepasnya martabat yang kedua, ada 2 juzuk dalam niat sembahyang, qasad dan ta'ayyun. Qasad saja aku sembahyang, ta'ayyun nyatakan sembahyang apa. Hak ni sembahyang sunat yang berwaktu dan bersebab. Sunat yang berwaktu dan bersebab. Jadi kalau sembahyang sunat berwaktu bersebab ni kena ta'ayyunkan. Macam sembahyang sunat yang berwaktunya Isra', Duha, Tarawih, Witi dan sembahyang rawatib. Maka dalam berniat kena ada qasad dan ta'ayyun. Qasad saja aku sembahyang, ta'ayyun ni datangkan niat, ta'ayyun ni nyatakan sembahyang apa. Jadi dalam niat kalau sembahyang sunat Isra', saja aku sembahyang Isra', saja aku sembahyang Duha, saja aku sembahyang Tarawih, saja aku sembahyang Witir. Itu qasad dan ta'ayyun. Ini cerita sekurang-kurang yang wajib diniatkan di dalam niat sembahyang. Tapi niat ni biarlah niat yang lengkap. Niat lengkap macam lengkap tengok sunat-sunat lah. Saja aku sembahyang sunat Isra' 2 rakaat kerana Allah, saja aku sembahyang sunat Duha 2 rakaat kerana Allah. Jadi niatkan sunat, hukumnya sunat. Niatkan bilangan rakaat dengan 2 rakaat, hukumnya sunat. Niatkan kerana Allah, hukumnya sunat. Sebab memanglah kita beribadah ni adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat kerana Allah tu hukumnya sunat. Sebab beribadah memang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nak tahqiq lagi makna ikhlas tu, didatangkan niat kerana Allah. Tak wajib niat kerana sebab ibadah tidak ada melainkan kerana Allah. Tapi disunatkan kita mentahqiqkan lagi makna ikhlas kerana Allah. Itu sunat. Jadi kalau hak wajib saja aku sembahyang Isra', saja aku sembahyang Duha. Nak comelnya saja aku sembahyang Isra' 2 rakaat kerana Allah. Itu capung hak sunat. Kita ni belajar bab fiqh fardu ain ni biar boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Kita buat belaka hak sunat pun, tapi boleh beza. Sebab ada kemungkinan
Ada dalam keadaan tertentu kita mungkin terpaksa kena tinggal bahagian sunat. Contohnya kita selama ni niat semayangnya comel, niat semayangnya mudah je niat semayang. Lepas belajar ni nak lengkap niat ni, juzuk niat termasuk hak wajib dan hak sunat ni, jadi payahan. Nak niat panjang capung juzuk sunat tu payah. Maka potong hak sunat, ambil wajib saja. Sebelum ni kita tidak ada uji dengan penyakit waswas, mudah je dapat niat. Kita pun niat yang lengkap lah. Saja aku semayang sunat Isra' 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat duha 2 rakaat kerana Allah. Tiba-tiba kemudian tu nak niat panjang tu, Allah susahnya lah. Tak apalah, potong hak sunat, tinggal sunat. Bukan saja tinggal ni, kerana kesukaran untuk dapat niat, maka takbir tu boleh mari 2 tak apa dah. Saja aku semayang Isra', saja aku semayang duha, tak apa dah keadaan ni. Jadi kena bezalah mana wajib mana sunat. Memang kita belajar fiqh fardhu ain memang kena sampai peringkat boleh bezakan mana wajib mana sunat. Dalam kita berniat panjang-panjang tu, mana wajib mana sunat boleh beza. Jadi dalam niat, kalau semayang sunat berwaktu bersebab, qasar dan ta'ayyun saja wajib. Niat sunat hukumnya sunat, niat bilangan rakaat hukumnya sunat, niat kerana Allah hukumnya sunat. Biar tahu beza gitu. Kalau berwaktu pula yang didatangkan contoh minggu lepas ni, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Semayang sunat yang mengiringi fardu sebelum, qabliyah selepas ba'diyah. Cuma semayang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah ni dia ada kedua-dua, qabliyah dan ba'diyah. Semayang sunat rawatib zuhur, maghrib, isyak, qabliyah ada, ba'diyah ada. Adapun rawatib subuh dan asar, dia ada qabliyah saja. Ni kena tambah niat. Kalau rawatib zuhur, maghrib, isyak kena tambah qabliyah ataupun ba'diyah. Qasar saja aku semayang ta'ayyun ni zuhur, ta'ayyun ni maghrib, ta'ayyun ni isyak. Kena niat satu laginya, saja aku semayang sebelum zuhur, saja aku semayang selepas zuhur, saja aku semayang sebelum maghrib, selepas maghrib, saja aku semayang sebelum subuh, sebelum isyak, selepas isyak. Adapun rawatib subuh dengan asar dia tak ada selepas, maka niatkan sebelum atau qabliyah tu sunat saja. Cukup dengan niat saja aku semayang subuh. Saja semayang subuh tu fardu subuh, itu martabat yang 3 kita bicara ni semayang sunat ni. Saja aku semayang asar, cukup dah. Ni cerita hak wajib. Cerita hak sunatnya lengkap dengan sunat. Saja aku semayang sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah. Biar lengkap begitulah. Saja aku semayang sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat sebelum asar 2 rakaat kerana Allah. Tu panjang tu. Tu campur dengan hak sunat. Sekarang wajibnya, saja aku semayang sebelum zuhur, saja aku semayang selepas zuhur, saja aku semayang subuh, qabliyah subuh tu, saja aku semayang asar, qabliyah asar, saja aku semayang sunat subuh, niatkan sunat, hukumnya sunat bukan wajib. Saja aku semayang sunat asar, niatkan sunat, hukumnya sunat. Saja aku semayang sunat sebelum subuh, niatkan sebelum tu sunat, ibarat tak ada selepas. Saja aku semayang sunat sebelum asar, niatkan sebelum tu hukumnya sunat. Adapun hak zuhur, qabliyah rawatib zuhur, maghrib, isyak, niatkan sebelum, niatkan selepas tu hukum wajib. Saja aku semayang sebelum zuhur, saja aku semayang selepas zuhur. Bab dia ada sebelum, qabliyah dia ada selepas, iaitu ba'diyah. Sama juga sebut minggu lepasnya, semayang sunat berwaktu, semayang sunat 2 hari raya.
Dua raya pun sembahyang sunat yang berwaktu. Masuk waktu dia dengan terbit matahari. Habis waktu bagi sembahyang sunat raya adalah dengan masuk waktu zuhur. Jadi oleh kerana sembahyang sunat raya yang berwaktu ni ada dua, iaitu raya haji dan raya puasa, wajib kena takyinkan raya haji ataupun raya puasa. Saja aku sembahyang raya, tak sah. Saja aku sembahyang raya haji, saja aku sembahyang raya puasa. Padahal raya haji dengan raya puasa ni 2 bulan beza, tak kira lah. Tapi oleh kerana raya ni ada dua, raya haji dan juga raya puasa, kena niat lah raya haji ataupun raya puasa. Saja aku sembahyang raya haji, saja aku sembahyang raya puasa, tu sekurang-kurang yang wajib dalam niat. Capung sunatnya, saja aku sembahyang sunat raya haji 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Biar panjang gitu. Saja aku sembahyang sunat raya puasa 2 rakaat kerana Allah. Ini lengkap dengan hak sunat-sunat dalam berniat. Kalau sembahyang sunat yang bersebab pula, kena ta'ayyunkan, kena nyatakan sebab. Saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dalam kitab kita ni didatangkan sembahyang sunat bersebab yang ada dua. Yang ada dua lah, ada 2 regu. Macam hak rawatib, qabliyah, ba'diyah, zuhur, maghrib, isyak lah. Sebagaimana sembahyang 2 hari raya lah, ada regu. Raya haji, raya puasa. Jadi didatangkan sembahyang sunat yang bersebab ni ada regu juga. Mana? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Tu ada 2 sebab, ada dua gerhana tu. Jadi dalam berniat kena ta'ayyun yang lengkap. Saja aku sembahyang gerhana matahari, saja aku sembahyang gerhana bulan. Itu sekurang-kurang hak dalam wajibnya. Saja aku sembahyang dia panggil qasa, gerhana matahari dia panggil ta'ayyun, nyatakan sebab apa. Nak comelnya capur dengan niat sunat, saja aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah. Tu comel. Yang bersebab laginya sembahyang istisqa. Saja aku sembahyang istisqa. Saja aku sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Tu panggil apa tu? Bersebab. Dia bersebab ni banyaklah. Saja aku sembahyang sunat ihram, bersebab lah ke tu. Dia banyak hak bersebab. Bila bersebab dia kena datangkan 2 juzuk dalam niat, iaitu qasa dan ta'ayyun. 2 juzuk ni martabat yang kedua. Ni martabat yang ketiga yang memada dalam niatnya 4 juzuk. Qasa, ta'arruq dan ta'ayyun. Apa dia ta'arruq? Erti ta'arruq itu meniatkan akan fardu. Niatkan fardu tu ta'arruq. Satu lagi ta'arruqkan sunat pada sembahyang sunat, tu hukumnya sunat je. Ta'arruqkan, datangkan niat sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Saja aku sembahyang sunat isra', saja aku sembahyang sunat duha, niatkan sunat tu hukumnya sunat. Hak wajibnya qasa dan ta'ayyun. Saja aku sembahyang isra', saja aku sembahyang duha. Ta'arruqkan, datang niat sunat, datangkan niat sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Saja aku sembahyang sunat isra', saja aku sunat duha. Adapun ta'arruq, datangkan niat fardu pada sembahyang fardu, hukumnya wajib. Ni qasa, ta'arruq, ta'ayyun. Qasa saja aku sembahyang, ta'arruq datangkan niat fardu, ta'ayyun nyatakan sembahyang apa. Jadi martabat yang ketiga ni ada 4 juzuk. Martabat yang keempat di bawah tu ada 4 juzuk. Martabat yang pertama dalam niat 1 juzuk saja, qasa. Martabat yang kedua 2 juzuk, 2 bahagian dalam niat, qasa dan ta'ayyun. Martabat yang 3 juzuk dalam berniat, qasa, ta'arruq, ta'ayyun.
Martabat yang keempat, 4 juzuk, qasad, ta'arud, ta'ayun, ta'ayun nafsah. Ni ada dia bagi comel dah dalam kitab Hidayatus Sibiang ni. Dia biasa kitab dia ambil banyak lalu, dia ambil hak qasad, ta'arud, ta'ayun dahulu, baru turun kepada qasad dan ta'ayun, baru turun kepada qasad saja. Sama-sama kitab gitu. Dia ambil hak wajib dulu, hak banyak dulu. Kitab ni comel tu Sibiang ni. Dibagi 4 martabat. Kedudukan lah martabat tau. Martabat ni bahasa Arab, kalau kita kedudukan. Martabat yang pertama, martabat yang kedua, martabat yang ketiga, martabat yang keempat, disusun comel. Martabat pertama 1 juzuk dalam berniat, qasad, disusun gitu. Martabat yang kedua 2 juzuk, 2 bahagian dalam berniat, qasad dan ta'ayun. Martabat yang ketiga 3 juzuk, 3 bahagian dalam berniat, qasad, ta'arud, ta'ayun. Martabat yang keempat ada 4 juzuk, 4 bahagian yang wajib diniatkan, qasad, ta'arud, ta'ayun, ta'ayun nafsah. Dia ada 4 martabat yang keempat ni. Martabat yang ketiga dia ada 3 juzuk, 3 bahagian yang wajib diniatkan. Qasad sahaja ku semayang, ta'arud niatkan fardu, ta'ayun nyatakan semayang apa. Iaitu martabat yang ketiga ni. Sembahyang yang memada pada niat dengan qasad dan ta'arud, ta'ayun, segala sembahyang fardu yang 5 waktu. Ada. Martabat yang ketiga. Memada ni memada pada ni memada wajib lah. Jadi sembahyang fardu 5 waktu ni memada 3 juzuk, qasad, ta'arud, ta'ayun. Memada wajib. Jangan tinggal sunat nanti. Tapi dah kitab kita dah panjang bicara sunat kitab kita ni. Dia datangkan hak qada, hak wajib je lah. Dia hak sunat dia datangkan rekah je. Jadi hak martabat yang 3 yang wajib diniatkan dalam wajib didatangkan dalam niat semayangnya 3, iaitu qasad, ta'arud dan ta'ayun, iaitu segala sembahyang yang 5 waktu. Dan termasuk juga ni cerita hak tetap lah ni sembahyang waktu ni. Kalau kita bernazar, sama juga. Kalau dapat bagian-bagian wajib atas aku sembahyang 2 rakaat contohnya, dia kena niat lah, saja aku sembahyang fardu nazar 2 rakaat kerana Allah. Dia bernazar, jadi sembahyang tu jatuh hukum fardu, maka dia kena niat lah, saja aku sembahyang fardu nazar. Jangan saja aku sembahyang nazar 2 rakaat kerana Allah. Tak memada gitu. Sebab apabila bernazar untuk sembahyang wajib atasku sembahyang 2 rakaat, jikalau bagian-bagian, maka sembahyang nazar tu hukum wajib. Bila hukum wajib, dia kena ta'arud lah, niatkan fardu lah. Saja aku sembahyang fardu nazar 2 rakaat kerana Allah. Cuma di atas sini hak fardu tetap tu lah, hak 5 waktu. Demikianlah niatnya. Usolli fardhu zuhri, 3 tu. Usolli saja ku sembahyang, fardu tu ta'arud, az-zuhri itu ta'ayun, 3. Atau al-asri, usolli fardhu al-asri. Atau al-maghribi, usolli fardhu al-maghribi. Atau al-isya'i, usolli fardhu al-isya'. Atau as-subhi, usolli fardhu subhi. Artinya saja aku sembahyang fardu zuhur, atau fardu asar, saja aku sembahyang fardu asar. Atau fardu maghrib, saja aku sembahyang fardu maghrib. Atau fardu isya, saja aku sembahyang fardu isya. Atau fardu subuh, saya aku sembahyang fardu subuh, saja aku sembahyang fardu zuhur. 3. 4 rakaat tunai kerana Allah atau sunat. Niat bila rakaat sunat, niat adaan tunai pun sunat. Ni kadang-kadang kurang jelas orang panggil. Saya nak sembahyang qada, dalam niat saya tu wajib tak niat qada, dia sembahyang tunai
Sembahyang tunai dalam waktu niat tunainya sunat. Waktu sudah habis kita sembahyang qada, niat qada pun sunat. Niat tunai pun sunat, niat qada pun sunat. Tapi jangan tinggal niat tunai tu. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Niat tunai tu. Kalau qada pula sembahyang lama-lama ditinggalkan, saja aku sembahyang fardu zuhur qada 4 rakaat kerana Allah. Jangan tinggallah niat qada tu. Tapi apa hukum niat tunai pada sembahyang tunai dan apa hukum niat qada pada sembahyang qada yang waktu sudah habis? Niat tunai hukumnya sunat, niat qada hukumnya sunat. Sembahyang fardu 3 saja yang wajib diniatkan, qasa, ta'arruf, ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Gitu je. Dia tak payah mana buat hukum hakam ni. Hukum hakam sembahyang. Hak kita sembahyang tiap-tiap hari tu. Belajar sekali cukup dah. Sebab kita duk amal seumur. Dalam amalan kita tu memang kita tahu hak kita niat panjang tu. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Kita niat panjang. Kita ada ilmu hak kita niat panjang tu. Hak mana hak wajib boleh pahala wajib, mana sunat boleh pahala sunat. Kita tahu beza. Hak tu fardu ain kan tahu beza. Macam sebut tadi lah. Diuji pada satu ketikanya sukar untuk dapatkan niat. Sukar untuk dapatkan niat. Maka kita pun potonglah. Tinggallah hak bahagian hak sunat. Bukan tinggal saja-saja ni. Selama ni kita niat panjang. Saja aku sembahyang fardu zuhur tunai 4 rakaat kerana Allah. Tapi kemudian ya Allah lah payahnya nak dapat niat. Dia pun ambil hak wajib je. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Dah cukup 3 tu je. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Nanti apa hukum niat makmum kita akan nyatakan balik lah. Jadi imam niat imam apa hukum. Jadi makmum niat makmum apa kita akan bicara balik. Tapi kita nak cerita hak asah dulu ni. Tak cerita lagi lah niat imam niat makmum. Sebab niat imam niat makmum nanti dia akan bicara di martabat yang keempat bagi sembahyang Jumaat contohnya. Jadi kita akan bicara balik lah niat imam niat makmum tu. Jadi kita nak cerita hak qada wajib. Qasa, ta'arruf, ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Jadi payah nak dapat niat. Kita pun niat saja aku sembahyang fardu zuhur. Cepat sikit boleh dapat. Ada ni. Itu pun kalau kita perhalusi tak panggil niat gitu. Niat ni dia lah gitu je. Aradun la yang qasimu awalahu akhirah. Dia tak ada dulu tak ada kemudian. Ni niat susung. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Susung gitu. Saja aku sembahyang fardu zuhur tu cepat. Sama je dipanggil hadisun nafsi. Bercakap di dalam hati. Hak mulut ni usolli fardu zuhri itu lafaz niat. Dalam hati saja aku sembahyang fardu zuhur itu hadisun nafsi dia panggil. Bercakap di dalam hati. Kita bercakap dalam hati. Kita bercakap dalam hati kan. Tengok tu kita cakap dalam hati. Saja aku sembahyang fardu tu cakap dalam hati. Niat ni tak ada susun gitu. Kita nak makan ada niat tak? Niat apa nak makan? Saja aku makan nasi 1 pinggan gitu. Kita nak makan ada niat ke sedar-sedar kunyah gitu. Sedar kunyah. Kita ada niat. Tapi nak makan tu lah. Itu niat. Ni nak sembahyang fardu zuhur lah tu. Lah gitu je. Itulah niat. Ada ni. Jadi kita ni kalau benda lain tu niat mudah je. Benda ibadat ni jadi payah nak dapat niat. Jadi macam nak kena bilang apa. Tapi itu bukan niat sebenar bilang gitu. Dalam hati bercakap dipanggil hadis nafsi. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Itu bukan niat tetapi memada. Itu kita bercakap di dalam hati. Sama dengan kita bercakap dengan lidah. Bila lidah kita berkata-kata, ada tak dalam hati apa yang kita katakan? Ada lah. Mari kita pergi makan. Kita ajak pergi makan. Ada tak dalam hati nak ajak pergi makan? Ada lah. Itu niat.
ke saja, mari kita kata mari pergi makan, oh salah tak ada niat pun nak ajak pergi makan, mulut yang kata mesti ada niat di hati nak ajak pergi makan. Jadi mulut berkata-kata nak ajak pergi makan, nak ajak pergi makan tu adalah hati niat tu. Apabila hati kita berkata-kata sahaja aku semayang fardu zuhur, hati berkata-kata seumpama tu adalah niat semayang fardu zuhur tu ada. Ni panggil majas belaka ni. Jadi saja aku semayang fardu zuhur dalam hati tu dipanggil kulit je, tapi di dalam tu ada niat. Apabila hati, lidah lafaz niat usolli fardu zuhri, takbir saja hati pun berkata-kata saja aku semayang fardu zuhur. Bila hati berkata-kata, di dalam tu ada niat, memada dengan hak dalam tu. Hak saja aku semayang fardu zuhur ni macam kulit je. Hak memadanya bukan di hadis nafsi tu, di bercakap dalam hati tu bukan. Saja aku semayang fardu zuhur tu bukan. Dalam tu ada niat nak semayang fardu zuhur. Memada kita hanya berkata-kata dalam hati saja aku semayang fardu zuhur. Tersudut beratlah tu. Walaupun itu bukan niat, itu hanya bercakap dalam hati, tapi memada. Ni kena cermat belajar sini ni. Kalau tak kena belajar sini jadi waswah. Takbir jadi berulang kali. Sebab apa? Sebab masih lagi berkata dalam hati, bukan dapat niat yang sebenar. Ia pun takbir ulang kali. Sebab apa? Salah bawakan. Memada dah dengan hati kita berkata dengan saja aku semayang fardu zuhur. Sudah memada. Sebab saya pernah terdengar dari radio sekali lah mudah ni cerita ni. Dia kata kalau dalam hati kita berkata saja aku semayang zuhur saja, tak memada. Dia pergi setakat tu je. Punah lagi tu. Tak memada atas nama hak berlafaz tu, sebab itu bukan niat. Itu hanya hadis nafsi, tapi memada sebab di dalam tu ada. Bila hati kita berkata-kata saja aku semayang fardu zuhur, adalah niat di dalam tu. Macam lidah tadi lah, mari kita pergi makan, mari kita pergi jalan. Bila lidah kita berkata-kata, dalam tu ada niat. Bila hati kita berkata-kata, dalam tu ada niat. Memadalah tu. Bila hati berkata-kata saja aku semayang fardu zuhur, ada nak dalam tu. Dia luar tu dia panggil majas saja. Yang dikenaki ada lifi hak belah dalam tu yang dikenaki. Hak saja aku semayang fardu zuhur tu dia panggil kulit, tapi di dalam tu ada niat. Niat nak semayang fardu zuhur. Cukup lah. Memang kita ni memang berkata-kata je. Niat semayang sama, niat puasa sama, niat zakat sama, niat haji sama, berkata-kata dalam hati menung nak niat puasa niat apa? Saja aku puasa Ramadan, itulah niat dia nya. Kalau niat zakat, niat haji pun gitu juga, menung dah cakap dalam hati, memadalah tu. Cuma kadang-kadang kita ni kalau bab niat semayang lah kita kata, ada ketika kita ni lebih fokus kepada ibadah semayang bulan Ramadan. Bulan Ramadan lain sikit cara penumpuan kita pada ibadah. Jadi terkadang bulan Ramadan lah boleh dapat niat yang sebenar. Allahu Akbar tu kosok ta'aruk ta'ayung tu dia lah gitu je, datang serentak tiga-tiga. Bulan Ramadan lah biasanya. Kalau bulan lain kau bilang lah, tak apa dah bilang. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni keberkatan bulan Ramadan satu hal dah. Kita semayang pula boleh pahala semayang. Kita semayang pula tengah boleh pahala puasa. Kita semayang ni sedang-sedang boleh pahala wajib puasa. Hari Zuhur contoh bulan Ramadan kan. Kita tengah semayang tu, nak semayang, nak dapat pahala semayang, di saat tu kita sedang dapat pahala wajib puasa. Kan malaikat catat pahala wajib puasa daripada pagi sampai ke maghrib kan. Jadi bila kita dalam pahala semua ni, jadi kuat dalam jadi pada masa tu boleh dapat niat yang sebenar. Allahu Akbar tu, mari kosok ta'arud ayun serentak. Dia tak ada susu. Susu macam mana? Saja aku semayang
fardu zuhur tu susung, itu bukan niat. Ada bukan niat sebenar tapi memada. Tapi bila Ramadan insya-Allah akan dapat niat sebenar. Ada orang kata dia dapat niat sebenar, kata orang lah. Dia kata masa duduk Mekah, dia kata. Oh, masa duduk Mekah sebab fikiran dia tak ada. Fikiran dia tak ada, mereka ibadat je. Hidup Mekah kan tak ada fikiran dah. Harta benda tak ada. Anak cucu tak ada. Hidup Mekah tu memang fokus dia ibadat. Mana kalau mati masa tu pun makna syukur sangat-sangat. Kan kalau nak mati kan macam mana anak cucu ni, anak tak habis sekolah lagi dia mikir macam-macam. Tapi hidup Mekah ni, dia cerita pergi Mekah dia kata kalau Tuhan ambil nyawa masa tu pun tak ada mikir dah anak-anak macam mana, harta benda macam tak ada. Makna dia fikir ke ibadat aje. Masa itulah terkadang di niat semayang dapat niat yang sebenar. Di takbir tu qasad, ta'arud, ta'ayyun dapat tu serentak, bukan susung. Susung tu saja aku semain fardu zuhur, tu bukan niat. Dia dapat lah tu. Dia biasa tegur umpama beginilah. Macam orang ambil gambar orang. Gambar orang ni daripada kepala, tubuh sampai ke kaki. Apabila ambil gambar, pukul gambar tu lah ambil gambar, kepala, tubuh, kaki ni keluar serentak ke keluar kepala dahulu, pelan-pelan keluar tubuh, pelan-pelan keluar tengkok, ada serentak lah. Kepala, tubuh serentak. Bila dia pukul gambar, dia ambil gambar, kepala, tubuh, kaki serentak keluar. Itu niat. Qasad, ta'arud, ta'ayyun serentak mari dalam hati kita, bukan susung. Itu niat yang sebenar. Ar-radun la yang qasimul awal wa akhir, tak ada awal, tak ada tengah, tak ada ujung. Ada awal qasad saja aku semayang, ada tengah ta'arud niat fardu, ada hujung ta'ayyun niat zuhur, itu dipanggil hadis nafsi, bercakap dalam hati tapi memada. Memada. Kalau kata memada ni lah, dia takbir, lepas tu dia lepas tangan, dia takbir, jadi waswah orang. Memada dah. Walaupun itu bukan niat sebenar, tapi dengan hati itu berkata-kata saja aku semayang fardu zuhur tu, dalam tu ada niat nak semayang. Kemudian dia ada bicara dalam kitab ni nanti, bicara bab muqaranah, dia akan bicara. Sekarang kita bicara niat. Martabat yang pertama, martabat yang kedua, martabat yang tiga dan keempat. Niat ni bila kau kita wajib muqaranah, wajib sertakan niat ni bila? Di dalam takbiratul ihram. Jadi yang kita ada tersebiang ni bicara habis bab niat, dimasuk bicara bab takbiratul ihram, selesai dia pun bicara bab muqaranah. Muqaranah sertakan niat di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi dia baru tu berbicara. Sekarang ni bicara martabat niat yang 4 martabat, selesai. Bila kau nak niat, dia tak cerita. Dia masuk pula fasal yang kedua, ceraian yang kedua pada membicarakan takbiratul ihram yang ada 21 syarat untuk sah takbiratul ihram. Selesai bicara 21 syarat ni, barulah didatangkan bicara muqaranah. Wajib sertakan niat di dalam takbiratul ihram. Dipanggil muqaranah. Wajib sertakan niat dalam takbiratul ihram. Nanti dia akan bicara. Kalaulah kita kata, nak bilang dalam hati pun payah masa takbir, nak bilang saja aku semain fardu zuhur. Tak, dia kadang-kadang sebelum belajar tu mudah-mudah je dapat niat. Bilang pun tak apa dah. Lepas belajar dia kata nak bilang tak lagi, dia kata. Nak niat, nak bilang saja aku semayang fardu zuhur. Cakap dalam hati pun tak lagi, dia kata. Ni di ujian lah, kena ujian. Jadi mazhab Syafi'i wajib kena niat di dalam Allahu Akbar. Tiba-tiba satu ketika diuji tak mari, dia ada bukan niat, nak sebut lapar niat dalam hati tu pun tak mari masa takbir. Kalau diuji seumpama ni, mazhab Syafi'i sendiri membenarkan niat sebelum takbiratul ihram.
Kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali memang dia tak wajib muqaranah. Yang wajib muqaranah niat, yang wajib sertakan niat di dalam takbiratul ihram. Ni mazhab Syafi'i kita. Mazhab Syafi'i kita. Kalau mazhab Maliki wajib sertakan niat takbir pun boleh, sebelum takbir pun boleh. Kalau mazhab Hanafi, tu dengan ambil semayang, dengan berjalan ke masjid tu pun niat dah nak ke semayang dia. Kalau mazhab Hanafi ni kita ambil, kita masuk bilik tempat wuduk ni, kita ambil wuduk nak apa? Nak semayang Zuhur masuk dah ni kan, nak semayang Zuhur. Lepas ambil wuduk tu lapar, pergi makan, pergi minum, baru tak boleh. Baru tak boleh tu. Niat masa berwuduk tu tak boleh. Tapi kalau lepas dia berwuduk, lepas tu gilah ke masjid, jauh juga nak ke masjid tu. Niat masa ambil wuduk tu pakai dah niat nak semayang tu lah, niat wuduk. Mazhab Hanafi tak wajib. Dia ambil wuduk sebab apa? Sebab nak semayang Zuhur lah. Lepas tu Zuhur masuk dah ni. Dia pun lepas wuduk, dia pun jalan ke masjid. Masa dia berwuduk, di hati dia kenapa? Nak semayang fardu Zuhur. Tu niat semayang Zuhur dah. Berjalan ke masjid, tak apa tu, tak apa. Tak niat dah masa takbir. Tapi kalau masa berwuduk, niat nak semayang fardu Zuhur ni, dengan wuduk ni, pergi makan, pergi minum, dah jadi dah tu. Tu tengah tu kerjaan lain, kerjaan lain. Kerjaan yang tidak berkait dengan semayang dah, makan minum. Adapun berjalan ke masjid, itu berkait dengan semayang. Sebab kalau tak berjalan ke masjid, nak semayang macam mana? Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hambali, mazhab Maliki jauh sangat. Maksudnya dekat-dekat nak semayang, dekat-dekat nak semayang, masuk sah apa semua tu, nak buat apa lagi? Nak apa lagi masuk sah ni? Nak semayang lah, cukup dah. Mazhab Maliki ke, mazhab Hambali ke. Kalau kau perempuan pula, pergi pakai baju dia tu, nak buat apa baju dia? Nak masau? Ke nak pergi kerja jabat? Pakai baju putih mana? Nak masuk kerja jabat dia pakai baju putih tu nak semayang lah. Zuhur dah ni, masuk waktu dah ni. Mana? Niat dah tu. Itu mazhab Hambali, mazhab Maliki. Di mazhab Syafi'i je wajib sertakan niat dalam Allahu Akbar. Dalam mazhab Hambali dia datang ke ayat Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak dijadikan atas kamu daripada kepayahan. Payah nak niat qasad, ta'arud, ta'ayun dalam Allahu Akbar tu waktu disingkat. Niat puasa dah apa? Daripada maghrib sampai ke subuh esok niat puasa. Niat celah mana pun. Ni niat semayang di dalam Allahu Akbar. Berapa second? Nak niat pula qasad, ta'arud, ta'ayun. Tu wajib baru. Niat sunat pula. Saja aku semayang fardu Zuhur 4 rakaat tunai menghadap kiblat makmum kerana Allah. Siap mana? Niat dalam Allahu Akbar. Taklah cerita. Kalau tuan uji dengan payah, mazhab Syafi'i sendiri membenarkan niat dahulu sedikit sebelum takbir. Tak ada ni. Mazhab Hanafi tu di rumah boleh niat dah tu jauh sangat. Mana sebelum sikit niat dahulu. Dan memang ada pandangan ta'ih dalam mazhab Syafi'i. Ini bukan pandangan mutamak lah. Kalau kita mudah dapat niat pun, diharuskan kita berniat sebelum takbir. Dan takbir tu Allahu Akbar, hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab mulut kita kata apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka kita pun hadir di hati kita kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah syariat Nabi SAW jua yang dimulakan takbir dengan Allahu Akbar. Ummah lain semayang juga, tapi tak ada satu syariat pun yang semayang dimulai dengan Allahu Akbar. Ada dimulai dengan tasbih, ada dimulai dengan tahlil. Nak semayang ni, sebab semayang ni ummah dahulu pun semayang juga, tapi
Semayang tak sama lah, kaifiah tak sama, waktu tak sama. Tapi ada semayang dah ummah-ummah terdahulu, tapi dengan waktu yang berbeza, dengan kaifiah yang berbeza. Tapi tidak ada lagi syariah ummah terdahulu dimulai semayang dengan Allahu Akbar. Ummah Nabi je dimulai dengan Allahu Akbar. Sebab kita nak semayang ni dengan kadang kita menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita payah duk sibuk saja aku sembahyang fardu zuhur. Kemudian dalam kita berpindah hukum pula, sunat pula ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulang takbir intiqalah. Sami Allahu liman hamidah pun asalnya Allahu Akbar juga. Asalnya siapa diulangkan Allahu Akbar untuk sentiasa menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para muktamad mazhab Syafi'i macam kita dah amal lah, wajib sertakan niat di dalam takbiratul ihram. Wajib sertakan dalam takbiratul ihram. Tapi kalau kita suka-sukaran untuk dapat niat, mula-mula kita potong tinggal sunat. Nak tahu, nak penting tahu mana wajib mana sunat ni. Penting nak tahu mana wajib mana sunat. Kita niat panjang saja, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai menghadap kiblat makmum kerana Allah. Menghadap kiblat ada juga sunat, kita niat menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat dengan dada itu syarat untuk sah sembahyang. Kita berniat dalam takbir menghadap kiblat itu sunat. Ini jangan kita amalkan. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Kita payah dah nak panjang gitu. Kita ambil wajib saja. Saja aku sembahyang fardu zuhur makmum. Makmum kita akan bicara balik hukum dia. Mana kita potong, bukan nak tinggal sunat ni. Kita diuji dengan payah nak dapat niat. Ambil wajib saja, qasad, ta'arud, ta'ayyun saja aku sembahyang zuhur. Payah juga. Niat dahulu sebelum dia takbir ihram. Dia tidak ada takbir berulang. Sekali-sekala tu berlakulah kita Allahu Akbar, tak jadi. Sekali-sekala tu biasa je berlaku. Tapi kalau berulang kali, tu dalam kitab menyebut sama ada jahil khabal fil akli atau jahlun fid din. Takbir berulang kali ni sama ada khabal fil akli, kalau kita cakap kapung kau, kepala masuk air. Mana kepala masuk air? Jeng lah, jeng. Ni tak akan sama ni, tak ada cara lah. Dok, dia orang comel. Au jahlun fidin, jahil agama. Jahil. Jahil apa? Saya takbir berulang kali kerana saya sukar untuk dapat niat. Sukar untuk dapat niat. Kalau kamu tak jahil, kamu akan tahu bahawa sukar dapat niat dibenarkan niat dahulu sedikit sebelum takbir. Niat dulu. Wajib muqaranah. Orang lain, orang sihat. Kamu dapat sihat dah ni. Niat dulu. Dan memang begitu. Memang mazhab Syafi'i membenarkan niat dahulu sedikit jikalau kesukaran untuk dapatkan niat. Tapi kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, tu memang dah dia niat sebelum takbiratul ihram. Walaupun orang mudah dapat niat sekalipun. Ada ni. Kita mazhab Syafi'i dah kebicaraan nanti muqaranah, kita wajib sertakan niat di dalam takbiratul ihram. Tapi kemungkinan kita suka untuk dapat niat, tadi beza mana wajib mana sunat. Kalau wajib qasad, ta'arud, ta'ayyun saja aku sembahyang fardu zuhur atau wajib. Niat tunai, niat 4 rakaat, niat menghadap kiblat, niat kerana Allah tu sunat. Potong sunat, tinggal sunat sebab suka untuk dapat niat. Barulah kalau qasad, ta'arud, ta'ayyun payah juga nak dapat niat. Niatlah dahulu sedikit sebelum dia takbiratul ihram. Itu nanti dia akan bicara berkaitan dengan muqaranah sertakan niat di dalam takbiratul ihram. Jadi martabat yang 3 ni, 3 juzuk yang wajib diniatkan. Qasad, ta'arud, ta'ayyun saja aku sembahyang fardu zuhur. Martabat yang 3 juzuk. Dan martabat yang keempat, sembahyang yang memada pada niat dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun dan ta'ayyun nafsah. Ada 4. Jadi martabat yang keempat dia ada 4 juzuk, 4 bahagian yang wajib diniatkan di dalam takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا علم أكاديمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رق الطالبين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.